Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Sifat 20 muka surat 3 baris 8 daripada bawah. وقال الشيخ المؤلفة فقالت المؤلفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومها وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Hajjah Wan Yah binti Al-Qadi Al-Haji Wan Abdul Rahman rahimahumallahu ta'ala, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf dengan sebab syarak mengenal ia akan barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil dan barang yang harus baginya. Jadi sambung perbahasan muqaddimah bagi sifat 20. Sebelum dibincangkan sifat 20 Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipelajari secara terperinci oleh setiap mukallaf, maka terlebih dahulu dia datangkan muqaddimah bagi kitab sifat 20 ni. Walaupun kitab ni sifat 20, tapi dalam isi dia ada 3 bidang ilmu. Pertamanya tauhid, yang keduanya fiqh, dan yang ketiganya tasawuf. Itu menunjukkan tiga-tiga ilmu ini merupakan ilmu fardu ain. Kemudian diutamakan ilmu fardu ain yang pertama, iaitu tauhid, kerana la tasihul ibadatu illa biaqidatin sahihah. Tidak sah sesuatu ibadat itu melainkan akidah yang sahih. Jadi sebab itu para ulama mengutamakan tauhid apabila dibincangkan satu kitab tu pelbagai ilmu. Maka akan didahulukan juga lagu mana pun kitab yang berkaitan dengan tauhid. Maka kata muallif rahimahullahu ta'ala, sambung perbincangan, dia kata, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf dengan sebab syarak mengenal ia tiap-tiap mukallaf itu akan barang yang wajib bagi Allah. Bila kata wajib atas, makna ni wajib pada syarak.
Lepas tu dia kata dengan sebab syarak. Kalau wajib bagi, makna tu wajib pada akal. Jadi kita mesti wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf tu ialah orang yang baligh, orang yang berakal, orang yang sampai Islam pada dia dan sempurna salah satu panca indera, sama ada pendengaran ataupun penglihatan. Maka tu dipanggil sebagai orang yang mukallaf. Jadi sekarang ni dia kata bagi orang yang mukallaf wajib mesti pada syarak. Mana kalau tinggal hukum dia haram, kalau tinggal hukum dia berdosa. Sebab itu dalam kitab Al-Waraqat, Al-Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala menta'rifkan wajib pada syarak itu dengan ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Benda yang diberi pahala kalau buat dia dan diberi seksa kalau tinggal dia. Jadi sekarang ni benda yang wajib mana perlu dibuat, tidak boleh tinggal, bahkan haram tinggal, berdosa besar. Maka dia kata wajib itu kenal ia seorang akan barang yang wajib. Barang sini kena kepada sifat. Sifat-sifat yang mesti kita faham, mesti kita sabit di akal bagi Allah Ta'ala. Mesti sabit di akal ni maksud dia bukan kita paksa akal kita terima, bukan. Maknanya ialah orang yang mempunyai akal yang elok, akal yang sihat, akal yang sejahtera, maka dia mesti terima, pasti dia akan terima sifat-sifat Tuhan yang akan disebutkan nanti satu persatu. Dan benda yang diterima mesti tersebut berdasarkan dengan dalil dan hujjah, bukan sekadar sebut saja, bukan sekadar hafal saja, bukan. Bahkan disertakan dengan dalil, yang mana itulah dipanggil sebagai orang yang ma'rifatullah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala qada hak wajib. Dan barang yang mustahil, barang sini kena kepada sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil ni maksud dia ialah tak diterima pada akal Tuhan bersifat sedemikian. Itu mustahil. Dia panggil ma la yutasawwaru ma la yasduqu fil aqli wujuduhu ay thubutuhu. Benda yang tak boleh kita benarkan, tak boleh akal benarkan akan sabit dia. Itu mustahil. Contohnya anak Tuhan, isteri Tuhan, tak boleh terima kata Allah Ta'ala tu ada syarik, ada sekutu. Tak boleh terima kata dia tu ada anak, tak boleh terima kata dia tu ada isteri dan sebagainya. Itu dia panggil sebagai benda yang mustahil pada akal. Iaitu mustahil pada akal tu kena kepada isteri dia tu lah, kena kepada sekutu dia tu lah. Itu yang mustahil. Kalau tak ada sekutu, hak tu wajib. Kalau tak ada isteri Tuhan, hak tu wajib. Kalau tak ada anak Tuhan, itu wajib. Jadi benda mustahil tu kena kepada benda tu dah. Isteri dia, tu mustahil. Anak dia, tu mustahil. Sekutu dia, itu yang mustahil. Kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia pun sebut lagi, dan barang yang harus baginya bagi Allah, yakni sifat-sifat yang kita kata boleh Allah Ta'ala buat, boleh Allah Ta'ala tinggal. Jadi jaga-jaga bab sifat harus bagi Allah ni. Bukan bermaksud kita boleh i'tiqad, kita boleh tak i'tiqad, bukan gitu. Kita wajib i'tiqad harus Allah berbuat perkara mungkin, harus Allah Ta'ala tidak buat perkara yang mungkin. Itu maksud harus di sini. Bukannya boleh i'tiqad, tak boleh i'tiqad ikut suka kita. Bukan itu. Dan sifat yang harus bagi Allah itu berkait rapat dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja, tidak berkait dengan sifat yang ada di zat. Tu selesai. Kemudian kata muallif rahimahullah, dan demikian lagi wajib atasnya, atas mukallaf, mengenal seumpama yang demikian itu. Seumpama benda yang wajib, benda yang mustahil, benda yang harus tu
pada hak segala rasul alaihi salatu wassalam. Kalau ikutkan bukan alaihi, alaihim lah, alaihimus salatu wassalam, sebab dia kata segala rasul. Kalau segala rasul tu jamak, kalau bahasa Arab panggil rusul. Kalau satu singular mufrad dia panggil rasulun. Kalau muthanna dua orang, rasulani. Kalau tiga dan ke atas, rusul. Jadi la'alla sawa'nya alaihimus salatu wassalam, ke atas mereka itu segala rasul, sejahtera Allah dan selawat Allah dan sejahteranya. Selawat daripada Allah Ta'ala dengan makna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain dengan makna rahmat. Rahmat bitta'zim, rahmat dengan dalam keadaan membesarkan rasul. Dia beza, ada rahmat yang tidak ta'zim, ada rahmat yang beserta dengan ta'zim. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul, rahmat dia beserta dengan ta'zim. Kalau kita, rahmat yang Allah beri tidak serta dengan ta'zim, bukan untuk membesarkan kita, tapi sekadar kita ni memang berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat tanpa ta'zim. Kalau rasul-rasul diberikan rahmat serta ta'zim, penghormatan yang tinggi. Tu. Jadi pada hak rasul pun wajib kita i'tiqad. Ada sifat yang wajib bagi rasul, ada sifat yang mustahil bagi rasul, ada sifat yang harus bagi rasul. Wajib i'tiqad. Jadi saat dia akan datang, dia akan bahas sifat yang berkaitan dengan rasul. Siapa-siapa yang tidak i'tiqad, boleh hukum dia haram, dan boleh tahap, kalau sampai tahap nafi sifat rasul hak wajib, boleh jatuh kufur. Wal'iyadhu billah. Seperti mana disebutkan oleh Al-Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain. Siapa-siapa yang beranggapan dan beriktikad Nabi Adam alaihi salam berbuat dosa dengan memakan pohon yang dilarang Allah, walaupun dosa kecil sekalipun, hukumnya kafir. Jadi antara sifat yang sabit pada rasul-rasul dari pada sejak Nabi Adam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah amanah, dengan makna tidak berbuat dosa. Amanah sini tidak berbuat dosa, tidak buat benda haram, tidak buat benda makruh, tidak buat benda khilaful aula sejak daripada sebelum jadi rasul sehinggalah mati jadi rasul. Tu. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan yang terkandung di bawah ini usuluddin dan rukun iman dan rukun Islam dan syarat sembahyang dan rukun syarat sembahyang. Gini. Dan yang terkandung di bawah ini, bawah mana? Bawah kita ni lah, lepas ni. Dia nak buat isi kandungan. Apa yang lepas ni kita akan bincang berkaitan usuluddin, itu berkaitan dengan i'tiqad. Dan rukun iman, itu berkaitan dengan 6 rukun iman. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Qatrul Ghaith Syarah Masail Abil Laith, siapa-siapa yang menghafal rukun iman tanpa mengetahui maksud dia, maka dia masih lagi tidak beriman. Jadi sebab itu para ulama membahaskan kitab tauhid, rukun iman tu lah dia urut. Beriman kepada Allah tu bab sifat 20. Beriman pada rasul, sifat-sifat rasul. Beriman pada hari akhirat, dia akan sebut benda-benda yang wajib kita ketahui dan i'tiqad, daripada siratnya, syurga, neraka, mizan dan sebagainya. Dan sebagainya lah. Itu kena wajib tahu secara tafsil, terperinci untuk sah iman kita. Dan rukun Islam, rukun Islam hak 5 tu lah. Tolak syahadah tinggal 4. Dan syarat sembahyang dan rukunnya rukun sembahyang, itu semua dia akan bahas. Dan rukun syahadah. Jadi rukun syahadah ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi apakah perkara-perkara yang perlu ada bagi orang yang masuk Islam ketika mengucapkan syahadah, untuk sah syahadah dia, dia akan hurai. Dan sunat ab'ad. Sunat ab'ad tu kalau ikut ejanya alif ba ain alif dha.
tinggal alif dia kena nak sebut jamak tu ab'ad. Kalau mufrad ba'dun, kalau dua ba'dani, kalau banyak ab'ad. Tu dan hay'ah, iaitu sunat-sunat hay'ah. Sunat-sunat hay'ah. Sunat ab'ad sikit saja, dua saja kesimpulannya, seperti mana disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, iaitu qunut dan juga duduk tasyahud awal. Itu sahaja sunat ab'ad. Kemudian dia pecah ke 8 tu, hasil daripada dua ni lah. Dalam qunut tu ada selawat ke atas Nabi, ada selawat ke atas sahabat, ada puji, ada doa. Jadi 4 dah. Dia pecah qunut tu. Kemudian duduk antara tasyahud awal, bacaan tasyahud awal, selawat ke atas Nabi, selawat ke atas sahabat Nabi di tasyahud akhir. Jadi dipecah-pecah jadi 8 lah. Tu nanti akan datang lah disebut. Dan amal yang batin, dia mari tasawuf sikit, perkara-perkara yang membabitkan dengan amalan hati. Dan maksiat yang batin, perkara-perkara dosa yang berkaitan dengan hati. Dan sembahyang hadiah, nanti akan diajar sembahyang hadiah ni benda apa. Itu pun disebutkan dalam kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dan lainnya noktah. Maka pengajaran yang pertama daripada isi kandungan yang disebutkan tadi ialah barang yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat. Wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat, yakni ni atas pandangan yang rajih, atas pandangan marjuh, atas pandangan yang lemah. Dan masyhurlah pandangan ni sifat 20. Dia bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamadnya ialah sebanyak 13 sifat sahaja. Dia ada 4 bahagian sifat kan. Pertamanya sifat nafsiyah, yang keduanya sifat salbiyah, yang ketiganya sifat ma'ani, yang keempatnya sifat ma'nawiyah. 4 ni. Jadi menurut sifat 20, yang bagi orang yang bahaskan sifat 20, ini pandangan yang masyhur, tapi marjuh, makna tak kuat. Tapi ni 4 ni lah sifat ni. Bagi pandangan yang mu'tamad dan rajih ni lebih kuat, 13 saja, iaitu nafsiyah, salbiyah dan ma'ani tanpa ma'nawiyah. Nanti akan dibahaslah di belakang tu, nanti berkaitan dengan sifat ma'nawiyah, kenapa ada yang tidak isbat, kenapa ada yang isbat. Sedangkan dalam kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah sebut, siapa-siapa yang menafikan ma'nawiyah, hukumnya kafir. Macam mana ulama Asy'ariyah yang sebahagiannya memu'tamadkan pandangan sifat Allah Ta'ala tanpa sifat ma'nawiyah. Itu akan datang pada perbahasan sifat ma'nawiyah. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, 20 sifat wajib kita mengetahuikan dengan tafsil. Sebab apa dia kata wajib ketahui secara tafsil? Kerana wajib ketahui ini terbahagi ia kepada 2. Pertamanya wajib ketahui secara tafsil, yang keduanya wajib ketahui secara ijmali, secara umum. Wajib ketahui secara tafsil ni makna kena hurai seko-seko lah, sejak daripada sifat wujud sampailah kaunuhu mutakalliman, kalau atas dasar pandangan sifat 20. Kalau atas pandangan sifat 13 sampai sifat kalam lah. Tu dia. Kemudian kata musannif yang kedua, tahu secara ijmali. Tahu secara ijmali ni secara umum, maksud dia kita wajib i'tiqad Allah Subhanahu wa ta'ala semua ada sifat-sifat kesempurnaan dan ternafi daripadanya sifat-sifat kekurangan. Itu yang wajib kita i'tiqad. Yang wajib kita i'tiqad. Tu
Kemudian bukan setakat tahu. Okey, satu lagi. Tahu sini dengan makna tahu dengan cara belajar. Bukan tahu saja-saja tunggu langit daripada langit daripada Allah Ta'ala beri campak laduni. Bukan. Mana kena kasbi, kena ilmu hak jenis usaha. Ilmu nazari, jenis ilmu yang kena cari hujah dan juga fikir. Jadi antara ilmu yang perlu cari dalil dan juga fikir ialah ilmu akidah. Adapun ilmu lain, ilmu fiqh tak payah dah mikir-mikir, taklid saja. Ulama kata ulama kata sah, batal, haram. Tu. Kemudian kata musannif, dia kata tahu tu serta dengan dalil. Sebab apa kata tahu serta dengan dalil? Untuk keluarkan diri kita daripada muqallid. Muqallid ni orang yang bertaklid. Orang yang bertaklid ni terbahagi kepada dua. Pertamanya taklid secara jazam. Keduanya taklid secara tidak jazam. Jazam ni macam mana? Jazam ni 100% lah, 100% dia pegang apa yang dia kata tu, dan tak berubah sikit habuk, walaupun orang yang dia pegang tu berubah sekalipun. Contohnya orang mai mengajar kata Allah Ta'ala ada, dia pun kata Allah ada. Sebab apa ada? Sebab orang tu kata ada. Tu dia pegang sungguh wajib kata ada Tuhan, tapi dalilnya tak ada dalil. Tapi dia kata tu, orang tu yang cakap tadi tu, ustaz yang mengajar tadi kata ada Tuhan. Tu. Jadi minggu depan pula ustaz yang mengajar tu pula kata Allah tak ada contohnya. Dan dia tak berubah sikit habuk. Mana boleh tak ada? Adalah. Hak semalam dia kata tu betul dah. Hak ni yang salah. Taklid juga tu. Cuma dia panggil taklid jazam, dia panggil tak berubah dah. Taklid hak jenis gini khilaf ulama, kafir ke tidak. Pandangan mu'tamad tidak kafir, fasik saja dan sah iman dia. Sebab dia boleh belajar cari dalil, tapi tak cari dalil. Dalil ni senang ya. Kita faham kata ada Allah Ta'ala sebab apa? Sebab tengok alam ni ada. Siapa yang buat ni kalau tak ada Tuhan? Tu. Itulah. Bukannya kita muqallid dalil ataupun mentaklid kepada orang yang bercakap berkaitan dengan akidah tu. Tak. Dalam bab akidah tak boleh taklid walaupun orang mengajar sekalipun. Kena faham sungguh. Tu. Yang kedua, taklid yang tidak jazam. Taklid yang tidak jazam, orang mai mengajar kata Allah Ta'ala wujud. Dia pun kata Allah wujud lah, sebab dia kata wujud. Minggu depan dia pula kata Allah Ta'ala tak wujud. Dia pun pegang betul lah Allah Ta'ala tak wujud pula dah. Minggu depan dia mari lagi Allah Ta'ala wujud balik. Dia pun pegang Allah wujud balik. Hak ni tak ada khilaf kafir. Orang yang taklid tidak jazam gini, ubah-ubah tidak kuat, ni kafir tanpa khilaf. Ni kafir ni. Jadi sebab itu perlu kepada dalil. Dalil ni pula terbahagi kepada dua. Pertama dalil ijmali, yang kedua dalil tafsili. Dalil ijmali ni ialah dalil yang umum, dalil yang lemah, dalil yang tanpa huraian, dalil untuk diri sendiri saja tanpa boleh menghuraikan syubhat. Itu dalil ijmali. Contoh dia kata wujud alam, wujud Allah ni sebab apa? Dalilnya mana? Sebab alam ni ada. Itu ya. Kenapa alam ni ada? Dia tak boleh hurai dah. Itu dalil ijmali. Dalil yang tidak boleh untuk merungkaikan syubhat kalau timbul. Dalil yang untuk diri dia sahaja. Dalil yang lemah daripada huraian. Itu dia panggil dalil ijmali. Dalil tafsiri pula dalil yang berserta huraian. Dalil yang boleh mengangkatkan syubhat kalau timbul. Dalil yang diperincikan sehingga tuntas apa yang disebut. Itu dalil tafsiri. Jadi yang wajib atas mukallaf tahu mana satu? Tahu hak pertama tadi, dalil ijmali sahaja. Adapun dalil tafsili, dalam satu kampung 90 km wajib seorang ada yang alim dalil tafsili. Kalau tak ada, maka 90 km penduduk tu dosa belaka semua. Tu. Kaki masjid dosa, kaki mayang dosa, kaki tahajud dosa belaka, sebab tak ada orang seorang pun yang mewakili untuk
tahu dalil secara tafsili tadi. Tu apa yang 20 sifat pertama dia, iaitu sifat pertama daripada 20 tu wujud. Itu sifat wujud. Artinya, arti wujud, ada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada. Wujud tu ada lah. Allah ada tak? Allah ada. Ada Allah tak ada. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada. Siapa yang ingkar Allah Ta'ala tak ada, kafilah. Tapi ada Allah tu ada ke tak? Ada Allah tu. Ada Allah tu tak ada. Kerana sifat wujud tu bukannya benda ada. Sifat wujud tu bukan macam biru merah yang boleh kita nampak seketul tu, bukan. Sifat wujud tu faham saja. Maka wujud tu tak ada, tapi Allah tu ada. Sifat wujud Allah tu tak ada. Sifat wujud Allah itu sungguh hanya sabit di akal. Faham kata zat Tuhan situ, makna wujud pun sekali lah situ. Macam kita kata Zaid ada dalam surah Zaid tu. Apa dalam kepala otak kita mikir? Kepala otak kita mikir bila kata ada Zaid, batang tubuh dia tu lah. Dan batang tubuh dia tu bukan wujud. Batang tubuh dia itu Zaid tu lah. Namanya Zaid tu batang tubuh tu. Cuma itu bukan sifat wujud. Tapi faham kata batang tubuh Zaid, makna sekalilah ada sifat wujud. Tu panggil kata sifat wujud tu sifat yang faham saja, bukannya ada pun. Tu Dan makna ada zat Allah Ta'ala itu 3 makna. Maka satu maknanya, makna daripada 3 tu, ada zat Allah Ta'ala itu tidak terima tak ada. Tidak terima tak ada. Ni lenggok patani. Tak terima tak ada tu ada lah. Tak terima tak ada. Tak ada dengan tak. Jadi negatif positif lah. Jadinya ada. Ngaji matematik dulu, positif campur negatif dengan negatif positif lah. Jadi tak terima tak ada. Tak dengan tak ada, ada. Tak terima tak ada, mana tak terima di akal kita Allah tak ada. Lepas tu terima kata Allah ada. Tu ya, duduk pusing situ. Hanya terima ada Allah Ta'ala tu selama-lamanya. Selama-lama ni merujuk kepada Allah Ta'ala baqa, kekal, sejak azali kidam, sampai bila-bila baqa. Jadi sifat wujud Allah berkait rapat dengan sifat qidam dan sifat baqa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka ada kita terima tak ada. Maka ada kita terima tak ada. Maka ada kita lah, kita makhluk ni. Ada kita ni terima tak ada. Terima tak ada maksudnya keberadaan kita ni boleh ada, boleh tiada. Boleh dah sehari tak ada? Boleh. Tu kata terima tak ada tu. Ada kita ni terima tak ada. Ada Allah tak terima tak ada. Tu dia kata tadi, Allah Ta'ala tak terima tak ada. Makna Allah Ta'ala sejak azali kidam ada dia, sampai bila-bila baqa, kekal. Kita ni sehari boleh tak ada, sekarang boleh tak ada, esok boleh tak ada, lusa boleh tak ada, boleh belaka. Cuma Allah Ta'ala tetap sejak azali kita ada. Sekarang ni adalah kitanya. Jadi zat kita ni terima tak ada, kerana dahulu daripada ada tu tak ada. Kemudiannya itu ada. Kita ni dulu tak ada, kemudian ada. Jadi makna kita ni terima tak ada. Sama ada terima tak ada dulu, terima tak ada kemudian. Terima tak ada dahulu ni dia panggil adamus sabiq. Tak ada dulu. Kalau tak ada kemudian adamul lahiq. Tak ada akan datang. Jadi kita ni boleh tak ada sebelum kita ada? Boleh. Sebab tu kita lahir, ada tarikh lahir. Kalau tarikh lahir 2005, makna sebelum 2005 kita tak ada.
Lepas tu 2005 ada, 2006 ada, 2007 ada, 2004 tak ada. Sebab mati. Panjang umur 300 lebih. Tapi jahil apa panjang umur, dia mati cepat. Baik. Hidup lama-lama benda lah jahil. Baik kalau jahil, kalau tahu jahil meninggal sebelum balik apa. Masuk syurga. Daripada dia meninggal pas balik, pas sudah jahil. Buat benda hidup. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan kedua daripada tiga makna tu, ada zat Allah Ta'ala tak kena jadi. Tak kena jadi. Sebab apa? Sebab dia Allah Qadim. Bila kata zat Allah Ta'ala itu ada, faham kata ada Tuhan tak kena jadi. Tak kena jadi ni mana tak ada orang yang cipta Allah. Bila tak ada orang yang cipta Allah, mana Allah Ta'ala Qadim lah. Bila Qadim, maka bersifatlah Allah Qidam. Qadim tu bahasa Arabnya zatun muttasifun bisifatil qidami. Satu zat yang bersifat dengan sifat Qidam, dia panggil Qadim. Tu Dan ada kita kena jadi sebab kita baru noktah. Tu fahaman kedua. Fahaman pertama tadi, bila kata ada Allah, mana ada Allah tak terima tak ada. Ada kita terima tak ada. Hal kedua, ada Allah tak kena jadi. Ada kita kena jadi. Sebab tu kita ni tidak qadim. Tu nanti kita bakar tu sampai masuk syurga, khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman kekal dalam syurga. Kekal tu majazi, benda yang Allah Ta'ala izin. Kalau tak izin, tak kekal juga. Boleh tak pada akal kita mikir kata Allah Ta'ala musnahkan kita, buat balik dunia, buat balik hukum hakam? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma berlaku ke tidak, itu lain cerita. Itu cerita nombor 2. Boleh ke tak dulu? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Dari sudut kekuasaan Allah boleh, tapi jadi ke tak Allah Allah. Itu lain. Kata muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata apa lagi? Dia kata, dan ketiga daripada tiga, ada zat Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Pelik sikit ni. Kita ni orang perempuan tulis. Tu jarang orang perempuan tulis ni. Orang perempuan link ni jarang lah. Ni kita ni pengarang dia perempuan, Hajah Iyah binti Qadhi Abdul Rahman Al-Fatani. Tu Hajah Iyah. Hajah Iyah tu pun nama pelik, nama pendek tu. Habis pendek tu Iyah tu. Asal dia nama apa tak tahu. Dia tulis Hajah Iyah gitu. Hajah Iyah, Mak Iyah gitu. Jadi sekarang ni dia pelik sikit uraian daripada orang lain. Orang lain tak urai gini. Orang lain ada, lawan tak ada, tu dalil lesah tu. Ni dia urai ada Allah, faham dia ada tiga. Pertama, ada Allah tak kena, ada Allah tak terima tak ada. Ada Allah tak kena jadi. Ada Allah tak bertempat. Tu. Ni hak nombor 3, tak bertempat. Sebab apa tak bertempat? Sebab dia Allah tidak jiring dan berjisim. Noktah. Sebab tu dia tak bertempat. Faham tempat ni sebab apa? Sebab kita mikir Allah jirim jisim, sebab tu benda tempat tu. Boleh tak kita mikir dalam akal benda jisim tak bertempat? Mustahil pada akal. Ada tak benda jisim tak bertempat? Mustahil. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bertempat, tak mustahil, wajib, sebab Allah bukan jisim. Tu. Bila dia tu bertempat, tak kisahlah di mana-mana ruang udara sekalipun, pasti mikir kata dia itu berjisim, berjirim. Tak boleh kata benda jisim tak ada tempat kali. Hatta corona 19 tu pun ada tempat juga. Walaupun dia halus kecil, tapi ada tempat, ada tempat ya. Di udara paling kurang. Walaupun tak duduk atas meja, di udara ada tempat. Allah Ta'ala tak ada tempat. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di depan, bukan di belakang arah. Bukan. Kata Imam Baijuri dalam kitab Syarah As-Sanusiyah. Tu
sebab dia tidak jirim, tidak berjisim. Dan ada kita tu bertempat sebab kita jirim dan berjisim. Beza kita tempat tak? Tempat. Bertempat menurut ahlu sunnah wal jamaah ni ialah al-faragh al-mawhum. Dia faragh ni ada dua. Al-faraghul mawhum, al-faraghul muhaqqaq. Faragh ni kosong. Faragh ni terjemah asal dia kosong lah. Ada dua. Al-faragh al-muhaqqaq, kosong sungguh. Kosong sungguh tu atas langit, tak ada udara, kosong sungguh. Selain daripada planet, selain daripada bintang, selain daripada bulan, cakrawala dan sebagainya, selain daripada tu kosong, tak ada apa. Tapi kalau hak ni kosong mauhum, yang disangka kosong, padahal ada benda ni. Dia panggil oksigen, nitrogen, jen. Ada macam-macam kita tahu kita ni. Jadi kita ni dipenuhi dengan makhluk Allah Ta'ala, himpit habis ni. Ada ruang, ada nampak ruang ni sebenarnya bukan ruang, sebenarnya ada benda namanya angin udara. Sebab tu kalau mengaji makulat al-asyarah, dia ada satu ilmu berkaitan dengan perbahasan jirim dan arak sahaja. Itu dalam ilmu agama kita dia panggil ilmu makulat al-asyarah, al-makulatul asyar. Dia berkaitan dengan fizik. Tu dia sampai tahap tu. Belajar supaya apa tu? Supaya mengukuhkan lagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Satu jauhar, 9 arab. Jadi angin ni kita boleh kawan dengan dia, sebab kalau kita beretuh dia, kita tak sakit. Kalau kita beretuh dia sakit. Kita ni kalau nak isap oksigen mikir banyak kali. Kalau aku hirup udara sekarang ni beretuh dengan hidung aku, sombak habis. Sebab dia jirim yang kasif, jirim yang tebal, jirim yang bertongkok. Kalau Allah buat gitu. Tapi Allah Ta'ala buat gitu? Allah Ta'ala tak buat gitu. Allah Ta'ala buat angin ni jirim dia latif, lembut. Bila beretuh dengan hidung kita tak sakit. Bila kita bawa motor angin derah mana pun tak sakit. Cuba kalau Allah Ta'ala buat angin itu jirim kasif. Jirim kasif ni macam dinding, macam batu. Kalau kita nak pergi jauh mikir banyak kali. Beretuh angin ni duka habis semua. Sebab apa? Macam beretuh batu. Itu jalan laju macam orang duk lempar batu itu. Itu kita langgar angin. Kita langgar angin gitu. Habis tu. Tak pergi dah kuliah. Kuliah 1 meter pun takut. Sebab apa? Angin beretuh kita macam kita beretuh batu. Nak mandi wajib pun takut. Tak payahlah mandi wajib uzu, tayamum dah. Sebab apa? Sebab kalau mandi wajib macam kena betul batu. Tak ada siapa kena air gitu. Tak ada siapa nak pilih air kalau begitu. Tapi rahmat Allah Ta'ala, dia jadikan air tu jirim latif, jadikan udara tu jirim latif, supaya mukalah tak beri alasan nak mengaji malah. Udara segar dah, udara dapat dah, minum air pula masuk ke tekak, tak ada sakit apa. Batu kena ucap alhamdulillah lepas minum makan tu. Sebab walaupun dia jirim, tapi jirim dia tu tak sakit bila telan. Kecuali kalau sakit tekak lah, tu lain cerita lah pula tu. Gitu. Maka dia kata adapun tanda ada Allah, baru dia masuk dalil. Adapun tanda ada Allah Ta'ala itu baharu sekalian alam ini. Tu tanda ni dalil lah. Yang kata baharu segala alam ni asal dalilnya alam ni je. Itu asal dalil. Asal dalilnya satu je, alam ini. Kalau baharu tu dia tambah baharu tu sebab kenapa kita pilih alam. Dia panggil jihatud dalil. Sebab kenapa kita pilih alam? Kerana alam ni baharu. Maka dia panggil itu jihatud dalil. Sebab kenapa kita pilih dalilnya alam? Sebab dia baharu. Tu tak wajib baharu-baharu tu. Yang ijmalinya alam ini, tu saja dalil dia. Kalau tak tahu baharu kau mungkin dari sudut alam tu, kenapa pilih alam? Tu tak wajib tu. Tu Kemudian dalilnya sebab dia baharu sekalian alam ini. Jadi akan dalilnya mana? Ada Allah Ta'ala itu, tanda ada Allah Ta'ala itu baharu sekalian alam ini.
jadi apa ni? Tanda ada Allah Ta'ala itu baharu sekalian alam ini. Jadi akan dalilnya. Macam tu. Dalam ini jadi baharu sekalian jadi akan dalil. Baharu sekalian alam ini jadi akan dalil. Apa macam tu? Dalilnya sebab apa ambil alam ini jadi akan dalilnya sebab apa ambil alam ini buat dalil kata Tuhan itu ada alam ini baru sekalian alam ini akan jadi dalilnya gitu. Okey, baru sekalian alam noktah. Lepas tu ini baru alam ni. Jadi akan dalilnya dalil bagi sifat wujud Allah. Sebab apa ambil alam ini buat dalil kata Tuhan itu ada sangat. Sebab alam ini terima tak ada. Sebab apa kita pilih alam ni jadi dalil bagi ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kita buat dalil kata alam ini ada, menyebabkan Allah Ta'ala pun ada, kerana alam ni terima tak ada. Bila alam ni terima tak ada, siapa yang mengadakan? Allah Ta'ala. Dia sebenarnya gini, siapa yang mengadakan alam? Tuhan. Inilah tanda Tuhan mengadakan alam. Dia tak tunjuk direct pada Tuhan, dia tak tunjuk direct pada Allah. Lepas tu kenapa kita kata Allah? Kerana Rasul Nabi SAW sebut Tuhan tu namanya Allah. Sebab itu kita tauhid akan kata dalil ada Allah Ta'ala alam ini. Sebenarnya alam ini itu menjadi dalil kepada ada Tuhan, bukannya ada Allah. Tapi diletakkan ada Allah kerana Nabi SAW dan Nabi-Nabi lain sebut Tuhan tu namanya Allah. Gitu. Maka sebab itulah kita panggil dalil alam ini ada menjadi dalil kepada Allah itu ada. Dia tak kata menjadi dalil kepada Tuhan itu ada. Tak. Dia kita direct selalu dah menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu ada. Tu dalil sifat wujud. Qidam arti qidam sedia zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu terjemahan dia. Makna sedia zat Allah Ta'ala itu tidak permulaan tidak permulaan. Tidak permulaan noktah situ. Tidak permulaan noktah. Yakni sifat kidam Allah merujuk kepada tak ada mula Tuhan. Tak ada mula Tuhan tu namanya kidam. Ada mula tu namanya tak kidam, dia panggil baharu. Kita ni ada mula, dia panggil baharu. Ada mula tu namanya baharu. Tak ada mula tu dia panggil kidam. Tu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.